Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ni kita cuba sekali lagi menyambung perkongsian ilmu kita dalam membicarakan tentang bagaimana nak merawat penyakit-penyakit hati yang kita dah kupas beberapa minggu yang lalu. Di mana penyakit hati yang kita sebut hari itu yang pertamanya ialah ujub dan faktor-faktor datangnya penyakit itu. Maka malam ini kita menyambung kembali faktor-faktor yang seterusnya sebab datangnya penyakit ni. Dan banyak sebab lah. Ya, kita pun kalau sakit pun macam-macam sebab. Makanlah sebab itulah, sebab ini tak. Banyak punca-punca yang menyebabkan jadi penyakit. Tidur tak cukup lah, tidur berlebih lah, semua ada. Jadi penyakit ujub ni hari itu antaranya ialah lupa kepada pemberi nikmat. Sebab datang penyakit ujub ni tak sedar diri kita bahawasanya nikmat itu siapa yang bagi. Kita ni tukang menguruskan saja, menggunakan saja nikmat itu, bukan kita punya pun. Kita cuma menggunakan saja tuan-tuan, menguruskan saja nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Pasal itu nikmat tu Allah Ta'ala kata, aku tanya balik, thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Nanti kemudian aku tanya nikmat tu balik. Kalau kita punya, dia tanya buat apa? Artinya tu dia punya, kau tolong guna elok-elok nikmat ni, uruskan betul-betul. Jangan sesuka hati je nak gunakan nikmat yang aku bagi ni. Jangan kau ingat kau punya. Jadi kita terlupa yang itu ada pemilik dia. Kita lupa tu yang jadi bangga diri tu rasa macam kita punya je. Allah Ta'ala dah ingatkan. Tu besok aku tanya tau. Ni nikmat sihat ni semua kena tanya. Nikmat waktu lapang dia tanya. Ni'matani maghbudun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, kata Nabi. Dua nikmat yang maksudnya ni sering terlalai, terlupa, terleka ialah nikmat waktu lapang, nikmat waktu sihat. Dua nikmat ni Allah Ta'ala bagi pun kita lupa tuan-tuan. Pertama, nikmat waktu sihat, lupa. Waktu sihat muda-muda lu kan terlupa tuan-tuan. Kita lah yang hebat. Kita lah yang terror lah. Muda, sehat. Mana ada sakit lutut, mana ada sakit pinggang waktu tu muda. Habis semua bangunan kita nak panjat, habis semua lorong kita nak pergi, muda. Lah ni baru nampak lorong ke masjid pasal dah tak larat.
Lutut dah nak tanggal kan, semua pinggang nak cabut, baru nampak lorong ke masjid. Anak menantu ajak jalan pun kau je lah pergi, malah abah-abah tak larat lah. Habis tu tak apalah, abah pergi masjid je lah. Anak menantu ajak, bah jom. Mana kita pergi pulau bah, kau je lah pergi. Dia kata abah tak larat, nak jalan jauh tak larat dah. Nikmat waktu sihat. Dulu action bukan main waktu sihat dulu. Kita lah yang hebatnya. Lah tak ada lah kan. Lah nak daki bukit pun 10 kali berhenti, naik tangga masjid pun 3 kali duduk. Nasib baik masjid ni tak ada tangga kan. Ada masjid yang bertingkat, bertangga naik ke atas ni kan. Kalau tak ada pemegang tepi tu 3 kali berhenti tu. Besok kena tanya tu. Dulu nikmat waktu sehat lu buat apa? Ada bangkit tengah malam, ada puasa sunat, ada sembahyang sunat. Lupa tuan-tuan tu, lupa. Nikmat waktu lapang. Dulu lapang, ada waktu tak nak buat. Sekarang dah sibuk baru nak buat. Tu orang tanya, apa tak buat Ji? Kau tak faham, aku mana ada masa. Dulu banyak masa. Kau tak faham. Semua orang tak faham, dia je yang faham. Tuhan tak nak dengar pun jawapan tu nanti. Dua nikmat yang aku bagi engkau waktu lapang dulu. Masa boleh semayang dulu, apa tak qada yang tinggal-tinggal tu. Puasa yang kau tinggal-tinggal dulu, apa tak qada. Dulu waktu sihat, kena air pun tak ada apa, bangkit malam pun tak ada masalah. Kenapa tak semayang? Kenapa tak bangkit tengah malam? Sekarang orang tanya, kenapa tak bangkit Ji? Kau tak faham, aku mana boleh sejuk-sejuk. Aku nak pergi masjid tu pun tak boleh. Sejuk-sejuk aku memang tak boleh. Pagi memang subuh memang aku tak pergilah. Malam hujan je aku tak pergi. Aku tak boleh sejuk-sejuk. Aircon masjid tu sejuk pun aku tak datang. Sejuk pun tak boleh dah sekarang kan. Baru nak cakap, Tuhan kata dah. Dulu aku dah bagi dah. Terlupa pemberi nikmat. Ini sebab kita sombong. Salah satu faktor dia kata ialah orang sikap ujub ni ialah lupa kepada Tuhan yang pemberi nikmat. Tu yang rasa bangga tu. Tuan-tuan pernah tengok tak orang kerja joki? Pernah tengok? Yang parking kereta kat hotel tu kan? Kalau tuan-tuan pergi hotel besar-besar tu kan, ada tukang parking kereta. Datanglah Tuan Haji Muri datang bawa kereta mewah kan. Datanglah kereta mewah, Rolls Royce kan. Datang naik Jaguar kan. Tuan Haji parking kat lobi tu, sampai kat lobi kan dia dah tunggu dah. Budak ni dah tunggu, joki ni tunggu. Haji pun tinggal je kereta, Haji pun masuk. Haji pun masuk sebab keluar daripada kereta Rolls Royce kan. Tak ada jalan bersepah dah. Jalan pun steady. Orang pun nyambut kita ni. Kereta tu siapa parking? Joki tu parking. Dia pergi hantar tempat parking. Joki tu punya tak sedar diri dia. Ni. Terlupa yang kereta tu pakai kereta dia tu. Kereta tu orang punya, tapi dia punya gaya dia tu, dia punya lagak bawa tu macam kereta dia tu. Main dia masuk. Gaya masuk kan. Ni kita macam tu. Kita ni. Parking lah kereta tu. Sekarang Tuan Haji Muri nak balik semula. Dia pun ambil balik kereta tu. Start pula dah. Ambil, bawa. Tuan Haji Muri tunggu. Dia pun turun. Tuan Haji bagi je duit. Tuan Haji masuk kereta. Dia nganga kat situ. Dia bukan dia punya. Dia cuma tolong parking tadi. Tapi dia tak sedar diri. Waktu dia bawa tu, dia perasan macam dia punya tu. Kita ni macam ni lah tuan-tuan. Ini semua ni milik Tuhan ni tu. Milik Tuhan. Kita tak sedar diri, perasan macam kita punya, sebab siang malam aku cari, pagi petang mencari ni kan. Kita rasa kita punya lah kan. Siapa tak berasa dia punya? Saya tu kita ngaku, ni rumah aku. Ni kereta aku ni. Oh ni semua. Ni semua. Ini kau tu bertahun nak dapat ni, kau jangan main. Mana? Ni? Kau punya ni? Aku punya ni. Oh kau. Tak sedar diri tu. Tu sebab patut lapiklah cakap alhamdulillah rezeki Allah kurnianya apalah, pak berteduh alhamdulillah lah. Ini pun tak tahu sampai bila dia bagi pinjam kan.
Tak nak cakap lagu tu. Nak cakap apa? Ni rumah aku. Berapa juta buat ni Ji? Ni hampir kat 8 lah. 8 juta? Oh, banyak lah. Tu datang penyakit tu. Ucapan kita ni, ungkapan kita ni menyebabkan hati kita datang penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati dah memang ada penyakit. Tambah pula bercakap lagi, langsung datang penyakit tu. Tu yang berasa hebat. Berasa aku punya. Berasa aku punya. Tu yang berasa nak bagi nompang pun takut tu. Jangan main-main tu kan. Kereta mahal. Kereta 100,000 nak bagi orang tumpang. Tengok pula yang nompang. Alamak. Foto lah kereta aku ni kan. Tu yang malah tu. Kan. Ni penyakit ni. Ujub kan. Kereta ni mewah. Baru beli. Plastik pun tak tanggal lagi kan. Baru kedai lagi. Tiba-tiba datang kawan ni pakai kasut pun nampak macam ada lumpur sikit lah. Jam. Nak bagi tumpang agak-agak. Haji Muri lah. Macam Haji Muri ni lah. Tapi Haji Muri dia pandai, dia buat motornya. Ni contoh lah. Maknanya manusia ini, dia jangan dia lebih, dia perasan aku punya. Jahanam. Ni aku punya ni. Ni aku punya ni. Kan? Situ orang zaman sekarang ni, bila dia mempunyai patu, dia lambat-lambatkan benda tu macam dia punya tu. Suka-suka dia nak buat. Dia tak tahu besok tu nak didakwa-dakwi tu. Dia tak tahu tu. Tuhan kata dalam Quran, kau kena ingat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari besok tak ada sekupang, tak ada sezarah pun yang aku tinggal nak aku tanya balik semula. Kau jaga baik-baik. Dulu duit berapa juta kau ada? Kau nampak tak jiran tetangga kau tu hidup susah tak makan tu? Kau nampak tak tu dia miskin? Kau nampak tak tu dia baju pun koyak? Engkau berjuta-juta. Apa kau buat? Aku suruh kau uruskan harta itu untuk mereka-mereka ni. Aku bagi dekat engkau, tolong uruskan. Sebab engkau, aku jadikan kau khalifah kat muka bumi. Aku bagi engkau rezeki lebih. Tolong bagi dia. Aku tak bagilah semua orang. Aku bagi engkau, pergi bagi. Tiba-tiba kau belot, kau ambil semua-semua. Kau kuluhum ajmain kan anak beranak. Jalan sana, jalan sini, belanja, beli itu, beli ini. Tu. Tak makan tu. Tu, anak demam nak hantar klinik pun tak dapat tu. Pasal apa tak hantar tuan? Tak ada duit tuan. Kita yang berjuta ni buat apa? Dia malas, bekerja malas. Kau tunggu akhirat nanti. Tunggu. Kan? Waktu tu semua makhluk-makhluk yang susah. Makhluk-makhluk yang mana nak dapat tapi kau tak bagikan hak dia. Semua datang. Ya Allah, si Fulan bin si Fulan tu. Dia tak bagi ya Allah. Apa nak jawab? Sebab itu benda ni dia datang sakit tuan-tuan. Atas dunia datang penyakit ujub. Di akhirat datang penyakit nak kena azab Allah. Hidup atas dunia ni tuan-tuan tak payah nak banggalah. Bukan kita punya pun. Tak ada apa pun yang kita punya. Apa yang kita punya? Tak ada apa yang kita punya. Kita je perasan macam kita punya. Kan? Kita ni kan ada penyakit tu, penyakit perasan, kan? Perasan macam kita punya. Padahal bukan kita punya pun. Kan? Sebab itu semua nak kita tanya tu. Semua nak kena tanya. Kita perasan je kita punya. Lazimnya kata ulama, jika seseorang diberi kenikmatan oleh Allah seperti harta, ilmu, kekuatan, kemuliaan dan lainnya, ia akan menerima semua kenikmatan itu, akan tetapi kata ulama, ia sering lupa kepada pemberinya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi ilmu sikit kat kita, perasan je banyak kan. Dapat pula gelaran kan Tuan Syekh kan. Dapat pula gelaran Maulana. Dapatlah gelaran Sahibus Samahah, Sahibul Fadilah, Datuk, Doktor, Profesor, Tuan Guru, Syekh, lain macam rasa tuan-tuan tu.
Kadang-kadang tuan guru tak ada apa, anak murid pengikut jadi masalah pun juga. Tuan guru tak ada masalah. Anak murid yang ikut tok guru ni dah lain macam pula rasanya. Makin mengaji dengan tuan syekh tu, dia lagi makin teruk pula jadinya. Nak salam dengan orang pun tak nak pula dah. Kau biar betul kau ni. Dia tu anak murid tuan syekh tu. Tuan syekh tu. Tu Syekh Kabir tu. Patut lain macam tengok. Apa yang lain macam tu? Dia tak nak salam dengan korang. Bukankah Islam suruh salam? Dia tak boleh. Dia kita ni najis bagi dia. Banyak ni. Itu bukan mengaji tu. Sebab ilmu ni kata Ibnu Mas'ud, innamal ilmu nurun yuhzafu fil qalbi. Dia meresap dalam diri ni, dia cuci hati kita tu baik-baik. Proses. Sebab ada ilmu ni. Dia cuci bagi bersih, kita semakin tawaduk, semakin merendah diri. Bukan ada ilmu, kita jadi lain macam. Hebat tu Syekh. Jangan tinggi ilmu tu. Patutlah dia tak pandang sangat, dia tak salam sangat dengan kita. Bukan level dia salam kita Syekh. Level apa? Level kita dalam tanah sama ya. Level kita ni tuan-tuan, yang kata Datuk, Doktor, Profesor, Tuan Guru, Tuan Syekh, Maulana, Kabir ni semua-semua ni, levelnya sama je cipta kat Allah Ta'ala. Air mani ya, saripati. Ada ilmu, hebat? Belum tentu. Tunggu di sisi Allah. Ada ilmu, hebat, jubah, sorban, hebat. Nanti dulu. Allah Ta'ala kata, aku kan nak tengok tu. Aku nak tengok nanti. Apa? Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Tu nanti kata Tuhan, atas dunia ni kau bolehlah berlakon, atas dunia ni kau bolehlah tunjuk hebat, atas dunia ni kau bolehlah orang sanjung muliakan. Tunggu ke akhirat besok depan aku. Malaikat yang catat amal kau aku panggil, malaikat mari. Bagaimana sipulan bin sipulan ni? Contoh imam lah. Imam depan saya kan. Main ni. Buka buku catatan imam ni. Tengok dia okey ke tak okey jalan tugas. 5 waktu cukup. Betul ke dia sembahyang kena aku? Aku tak tahu. Tengok. Baca Quran tak dia? Baca Quran. Bagus dia baca Quran. Puasa tak? Puasa. Ni ya Allah, kata malaikat, dia ni layak masuk syurga ni. Tuhan kata apa kat malaikat? Nanti dah dulu. Keputusan kat aku. Kau apa tahu? Kau dah catat tu dah lah. Aku nak tanya tu je, jangan lebih-lebih. Tuhan pun buka lah catatan imam tadi tu, yang tunjuk biru-biru tu kan. Yang right semua tu lah, mam. Yang bukan bangkah, right semua. Baca Quran, semayang. Semua. Ada. Tuhan pun buka. Malaikat di sini. Wa hussila ma fis sudur. Malaikat, tengok ni. Betul ke dia puasa kena aku? Betul ke dia sembahyang kena aku? Betul ke dia jadi imam yang waktu tu kena aku? Atau kena terpaksa? Atau kena allowance? Tengok imam ada sikit dalam tu. Pasal allowance. Tak pergi kan orang kata pula allowance dah ambil. Tapi allowance sikit sangat dia bagi kan. Adalah sikit contoh kan. Adalah sikit kan. Adalah sikit. Bendahari pula lambat pula bagi allowance. Dia pun kata apa punya bendahari lah, aku dah buat 5 waktu tak bagi. Dia bukan buat kerana Allah juga, tapi ada sikit lagi. Adalah sikit pulus tu. Kalau aku tak pergi sekarang tolak pula kan. Orang AJK bincang-bincang, imam ni kerap tak datang, tolak. Pengurusi kita berapa nak tolak ni? Tolak, ada kata tolak separuh. Jadi imam pun datang 5 waktu kan. Tuhan tengok, ni bukan kerana aku, ini kena allowance. Ni tepi. Ni bukan. Puasa. Ni puasa ni pasal malu kat bini, pasal bini puasa. Ni pun bukan. Habis apa yang aku punya? Tak ada. Tu. Tapi imam ni okeylah, tengok muka pun tu. Sebab dia nak ikan apa dia, pencen ada, kerja ada. Ini imam pasal orang tak ada jadi imam, orang tolak dia pergi je lah kan. Macam mana? Dan siapa suruh pakai sorban?
Pakai serban pun dah macam Tuan Syekh, orang suruh jadi imam. Cuba datang tu pakai t-shirt kan, orang tak suruh. Nak pakai serban macam ni, dah macam orang Yaman. Apa lagi? Siapa nak disorong? Apa nak jadi imam je? Ni boleh tengok serban Syekh, kau tengok dia belit dia macam Syekh. Boleh tu. Naiklah imam, naik sekali tengok-tengok memang boleh kan, melekatlah terus. Orang Melayu ni memang macam tu, dia jangan naik sekali, kau tunggulah nasib kau. Boleh dia ni, okey tadi ni imam, okey lah, lantik dia je lah, susah pening-pening palu. Mendapatlah kan, macam mana orang lain pun lepas tengkuk kan, selamat aku kata dia kan, ambil kau pakai lagi lagu tu kan. Ni Tuhan besok tengok ni kita ni yang ngajar ni, kau ngajar datang ke Batu Pahat ni nak duit ke datang betul-betul nak ngajar? Adalah sikit pesan nak duit. Jahanam tu buat penat dia datang daripada KL sampai sini mengajar, tiba-tiba Tuhan kata kamu pergi masuk neraka. Pasal aku ngajar dah bagi ilmu, kau tak ngajarkan aku, kau ngajarkan nak cari duit je ke Batu Pahat ni. Tu macam ini bukan pasal serban jubah tuan-tuan, ni pasalnya tempat tilikkan Allah yang kita takut, yang lain tak takut tuan. Tilikkan manusia nak bimbang apa, manusia nak kutuk, nak kata lantak lah mam. Takut Tuhan yang perhatikan kau buat ni untuk aku ke untuk siapa? Kalau kau buat untuk aku, orang kata pun kau tak peduli, lentaklah. Aku tak buat kerana kau, aku buat kerana Allah. Orang puji pun tak terasa apa. Alhamdulillah ada yang memuji, syukur. Tapi aku buat ni kerana Allah, bukan untuk pujian kau. Tak apalah. Yang takut itu, lain tak bimbang. Yang kecil tu takut, yang kecil. Yang kecil tu yang rosak tu. Sebab unsur kejadian manusia ada 5. 1 zahir, 4 batin. Apa dia zahir? Jasad ni, tak apalah. Apa dia batin? Roh tu. Apa dia batin? Hati tu. Apa dia batin? Akal tu. Bukan otak, akal. Otak semua orang ada otak, lembu pun ada otak, akal je tak ada. Jangan. Kau ni ada otak ke tak ada? Ada. Habis macam orang tak berotak? Bukan. Kau ni ada akal ke tidak? Tu baru soalan betul. Ni tanya orang, kau ni ada otak ke tak? Asal? Macam tak berotak, kau boleh belah lah kepala aku tengok ada ke tak otak. Lembu pun ada otak, yang tuan-tuan nak makan tu. Tak lembu sedap kan? Dia akal dia tak ada, otak tak ada masalah. Semua ada otak ni. Kan? Berotak ni semua ada otak. Tak ada yang lebih otak. Semua dalam kepala tu. Ustaz cerdik sikit, patutlah berbenjol ni. Sebab dia otak dia cerdik, keluar sikit kepala. Tak ada. Otak semua sama. Otak semua sama. Tak ada yang lain otak dah. Bentuk otak pun semua sama. Tuhan cipta tu kan? Sama-sama lah. Berakal ke tidak? Tu yang Tuhan nak tanya. Akal. Yang keempat apa? Nafsu. 4 ni duduk dalam satu ni. Roh ni, hati ni, akal ni, nafsu ni. 4 ni duduk dalam satu ni. Kalau silap air bulan, tumbang satu ni. Tu tak apa, nanti saya kupas perjalanan menuju ke akhirat bersama pasport perjalanan. Nanti akan datang. Bila? Tunggu Haji Muri panggil. Haji Muri panggil lah kan. Kalau Haji Muri tak panggil, macam mana Haji Muri pun nak tanya JK juga. Macam panggil ustaz tak? Dia pertama dia kena tanya bendahari dulu, ada duit ke tak nak panggil ustaz ni. Kalau tak ada duit nak panggil macam mana? Bendahari kata jangan panggil, menyusahkan ustaz ni sakit telinga. Tak boleh dia panggil sebab duit kat dia. Tak ada keluarnya duit, tak nganga aku. Tu yang saya kena baik dengan Haji Muri. Saya kena baik. Saya kena baik dengan Haji Muri sebab dia nak panggil. Ni yang 19 ni pun tadi ni dia yang panggil lu. Kalau tak panggil, nganga lah aku kat rumah. Tu kan. Saya dah risau tadi Haji Muri tak hantar mesej ni ada ke tak. Tapi dia dah kata confirm kau dia buat lupa ke nyanyi aku kan. Tu saya datang lah. Datang ajak abang, jom kita pergi. Tahiyah tak tidak Haji Muri ni kan tahulah. Tu yang lepas bayang perhati Haji Muri mana.
Macam tak ada. Nasib baik dia datang. Kan? Kan buat pasal kan? Imam tak apalah, selalu jumpa dia kedai makan tu. Bukan kat sini kedai makan. Kan? Imam sampai tak kenal saya. Aku. Sebab mam, jangan perasan mam, saya kat dalam ni je mam pakai uniform. Kuliah maghrib, kuliah saya semua uniform macam ni. Luar, imam jangan tengok. Imam tengok pun kalah imam. Tu yang imam pandang 2 kali tu. Rasa macam topi baiknya kan. Betul ke ustaz? Sorban elok nak kat masjid tiba-tiba ke topi. Tengok dia dah buruk sangka masa tu. Kan? Takkan ustaz macam ni. Masa malam tu dia mesti ada kata lagu tu sikit. Takkan ustaz macam ni kan. Kuliah elok sangat pakai. Berdosa tu. Jangan main-main. Ada tak malam tu? Tak ada. Okey lah. Kan ada. Kau ada cepat-cepat minta maaf. Jangan. Kadang-kadang tu sebab Nabi ni, satu hari Nabi berjalan malam tu dengan bini tu dalam gelap. Dengan bini dia perempuan ni. Orang Arab depan tu, sahabat depan tu datang. Nampak Nabi dengan perempuan. Jadi sahabat ni tengok Nabi dengan perempuan, sahabat ni pusing. Masuk simpang ni. Masuk di simpang. Nabi depan tu. Nabi panggil dah. Mai sini. Dia pun datang. Kenapa kau pusing? Kau tahu tak? Ni isteri aku. Ni yang aku bawa ni isteri aku. Ya Rasulullah, aku tak nak timbul fitnah. Sagi kau datang, kau jumpa orang, tadi aku nampak Muhammad dengan perempuan kau tu dalam gelap tadi. Tak apa dia buat. Dia panggil. Pasal tu kadang-kadang kita ni tak tahu. Satu jumpa orang kan, jumpa tak apa, bagi terang. Rumah saya yang kedua. Patutlah yang pertama dulu, lain ni yang kedua. Jangan dia orang yang macam Haji Muri lah, dia kenal rumah saya lah kan. Tiba-tiba bawa umum paling kan. Haji Muri pun heran. Nak tanya segan. Siapa ni? Betul ustaz ni kan. Itu aku tengok lain bini dia. Berapa ni? Bini ke apa? Apa segan? Ni bini 2. Haji okey. Jangan timbul fitnah. Besok datang buat lain pula. Ni? Ini 3. Kalau berani lah. Berani mam. Tak berani duduk diam. Tapi sembang kat kedai bukan main. Ini tambah 2 ustaz. Sembang boleh lah. Setakat ni yang datang ni semua menakut bini. Semua takut. Bukan takut apa, takut tak dapat berlaku adil dengan bini. Itu takut. Bini tak takut. Kita takut tak dapat berlaku adil dengan bini. Faham tak? Dengan bini apa nak takut? Tenaga kita punya kuat takut apa? Macam ni badan imam ni takut dengan bini. Benda. Ni bukan takut dengan bini. Dia takut tak dapat laku adil dengan bini. Besok bini nak dakwa dia. Tu dia takut. Nak tambah tu. Macam bendahari pun ni. Bendahari pun takut. Takut tak dapat berlaku adil bendahari. Jangan main-main. Jangan. Besok akhirat kena tanya tu. Jangan bang. Seronok dapat bini 2, bini muda, bini 2, bini muda. Besok dengan seronok lah kata Tuhan. Innama amwalukum wa auladukum. Ni semua-semua ni besok jadi fitnah kat kamu ni. Jangan seronok sangat nak nikah 2. Ada seorang tu jaga je lah. Tapi ustaz dah tua. Alah kau pun dah tua. Ayat aja, adab aja lah bini tu. Adab je bini tu nama. Macam mana tengok kan. Kawan pun kata, carilah baru. Kau diamlah, kau apa tahu. Aku ni dunia akhiratnya bini. Walaupun dalam hati berkeinginan tinggi. Ni semua ada keinginan, cuma takut je, tak berani. Rumah ada lah, bohong kata tak ada. Dah tua-tua macam ni, kalau nak menggigil pun tanya, cik nak nikah lagi tak? Cik nak. Suasana bohong. Tak apa. Dah tua-tua tu Haji dah 80. Cik, seorang kan ni? Seorang. Cik tak nak nikah, tambahlah nikah lah seorang lain, rumah dah tak ada. Apa ustaz, tua-tua ni payah lah. Cik nak ke tak nak? Cik cakap betul-betul, kalau nak ada tu. Muda ke tua ustaz? Bila tanya macam tu, tanya pula muda ke tua? Nak lah tu.
Itu saya kata arwah ayah saya kan, bila mak saya meninggal kan, abang-abang kak saya kata tak payahlah nikah, awak pun nak nikah dah tua kan. Dia tahu dia je nak nikah. Orang tua ni nak gak menikah, nak gak ada bini, nak sama ke anak jaga bapak, menantu jaga bapak sama? Tak sama, dia bini juga yang jaga laki dia. Saya tu saya marah kalau anak-anak tak bagi bapak dia, kalau nak menikah lain dia marah. Alah abah dah tua, abah tak payah nikah lah, abah dah tua-tua ni, gatal sangat nak menikah. Kau boleh jaga ke? Kau boleh duduk situ? Kau boleh hadap dia ke nanti kau dia terbaring? Boleh. Gil bini, bagi bini kat dia. So itu saya tanya abang-abang saya, kak saya, kenapa kau tak pergi? Cakap dengan aku, pasal dah tua, nikah orang apa? Dah tua ni dia nak orang nak uruskan dia, nak harap kau urus. Kau ada laki, kan apa kata laki kau? Nak harapkan bini kau, menantu, malulah dia tu menantu dia, walaupun nak macam anak sendiri, tapi dia mestilah malu menantu kan. Menantu nak mandikan ayah, pak mentua. Sanggup mam macam tu? Sanggup dah mam, bini lah kan. Tanya orang tua, ayah nak nikah tak ayah? Orang tua dia mesti ada diplomasi jawab. Dia tak gelojoh punya, dia tak gopoh punya jawab. Orang tua ada pengalaman menjawab. Dia jawab tu pun dia tahu, kalau aku silap jawab dia balun kat anak aku ni kan. Jawab pun ada diplomasi tau. Ayah nak nikah? Alah, dia kata ayah dah tua, siapa lah nak ayah ni? Tak, ayah nak ke tak nak? Kalau ayah nak, ayah cakap, saya boleh carikan. Kau punya pendapat macam mana? Nak lah tu kan. Tak, ayah elok nikah. Kalau elok, carilah. Langsung suruh cari. Ayah nak tua ke muda? Kalau boleh janganlah tua sangat. Faham? Ialah kalau macam benda harian, berapa umur benda hari? 70. Takkan nak cari 69. Tu buang masa nama. Kita bawa motor, dia bawa rebah, kita pegang, dia pun rebah, dia pegang, kita pun tumbang. Itu buang masa. Ke 70, carilah yang 45 ke. Tegap dah sikit. Macam mana benda hari? Setuju tak? Nampak 70, nampak angguk. Jadi saya cakap orang tu, ayah nikah, saya carikan. Kau orang semua cari untuk ayah. Aku temendoga, aku interview. Dapat dia bini, tak ada nelipon dah. Kau tak balik ke? Tak payah, bini dia ada. Kau tak ada bini, kejap-kejap telefon. Kau kat mana? Tak balik ke? Ayah kaki pun kebah-kebah ni, semua-semua tak ada orang nak micit ni. Faham tak apa sebab dia cakap lagu tu? Makna aku nak bini lah, suruh picit. Kau faham? Tu kalau anak tak bagi menikah, siapa yang tak ada bini sini? Suruh jumpa saya. Biasa sekolahan dia. Mana boleh? Tak boleh. Orang laki-laki ni kalau tak ada bini, dia jadi letih, dia jadi lemah. Sebab naluri dia tak boleh berjalan, dia tak boleh salurkan naluri dia. Faham tak? Tu sebab dia. Jangan main-main. Orang perempuan kalau tak menikah lain tak apa. Mati suami, umur berapa cik? Dah 60. Jangan dia tanya, cik nak nikah lain tak? Memang kau dapatlah sekejap lagi. Kau ni apa, bang terbiat ke apa? So itu ada beza. Kalau suami laki-laki kita tanya, cik nak nikah tak? Tanya. Kalau orang perempuan, makcik nak duduk pondok tak? Nampak? Jangan tanya, makcik nak nikah tak? Dia jegil je mata kat kita baru tahu. Ini pengalaman saya lah. Macam imam ni, nampak je macam ni. Kan? Okey. Jadi tuan-tuan, nikmat ni kena ingat. Allah Ta'ala bagi nikmat sihat, nikmat waktu lapang. Semua nikmat ni kena ingat. Bukan kita punya. Yang kita nak bangga diri ni. Pangkat Allah Ta'ala bagi ni. Jawatan yang kita miliki ni, itu Allah Ta'ala bagi. Jawatan ini bukan Allah Ta'ala suruh bangga diri. Jawatan ni kata Allah, itu amanah aku. Amanah aku yang aku bagikan kau ni, kau kena jaga baik-baik. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal. Yang ini Allah Ta'ala bentangkan nikmat di muka bumi ini, suruh kau jaga bumi ni elok-elok. Kau aku tanya besok. Ini amanah. Bukan dapat pangkat, kedudukan, jawatan kita bangga diri. Kau tahu aku siapa? Susun masjid tu.
Orang jangan main. Si usaha tu maksud dia apa? Amanah Allah Ta'ala. Akhirat nak kena jawab. Kau jadi susah, apa yang kau buat? Tahu ni pengusi masjid tau. Jangan main tau. Bukan bangga. Tu amanah. Apa yang kau buatkan di rumah aku? Aku suruh kau takbir, aku bagi kau tanggungjawab. Aku tengok kau orang yang amanah, yang bagus, aku bagi kau tanggungjawab. Nah, tolong jaga rumah aku ni elok-elok. Imarahkan dia. Panggil majlis ilmu, buat majlis ilmu. Man. Tak buat, akhirat besok kau jawab di hadapan Allah. Aku bukan tak nak pergi masjid tu, majlis ilmu pun tak ada. Kau jawab. Bukan untuk bangga. Ada dua pemberian Allah. Satu pemberian Allah untuk kita yang memang layak untuk dapat anugerah Allah Ta'ala. Satu lagi untuk ujian bagi kita. Jangan main-main. Bukan bangga. Ni dapat mengajar kat sini, bukan bangga Ustaz. Dapat mengajar dekat Batu Pahat, bangga kan. Dahsyat Ustaz sampai Batu Pahat mengajar. Kau ingat bangga? Ni besok balik nak tanya kat Tuhan ni. Kau datang Batu Pahat Parit Bilal itu, kau cakap apa? Ada tak kau ajak manusia tu ngadap aku? Ingat aku, takut ke aku? Tu nak jawab apa? Tuan-tuan, tapi hari ni syak je kita berhenti. Sebab tuan-tuan ada meeting AJK ni. Yelah nak mesyuarat lah kan. Masjid kena mesyuarat, terutama dekat-dekat Madul Rasul ni. Nak panggil penceramah lagi, apa lagi kan. Saya pun dah penuh dan tuan sampai 1 bulan, patut dah balik 27. Ada pula minta 28, 29, 30, 31, 1. Silap bulan tu sampai hujung bulan 11 aku duduk sini. Bini pun dah datang cari lah tadi. Bini dah datang tadi, buat anak dah datang cari. Mana lelaki tak balik-balik ni? Itu dah datang tadi, dia telefon, tanya abang ni, telefon dalam kereta. Dah sampai Yompeng ni, gagap aku kejap. Mana tu? Bini cari tuan, main kan. Ada pun dia tak ada masalah. Ada dia ada masalah juga. Tak ada pun jadi masalah. Ada di depan dia pun masalah juga. Kan? Dah azan tuan. Azan. Dah masuk kan? Bilal. Kan? Bini ni kadang-kadang depan dia pun ada masalah. Tak ada pun ada masalah. Ada depan dia sibuk. Tanya, awak tak ngajar? Kenapa? Duduk rumah je, tak ngajar-ngajar. Awak dah berhenti ngajar ke? Pergi ngajar pula. Awak ni siap ngajar je, pergi duduk rumah je. Nampak? Manusia kan? Satu bini dia jangan layan sangat. Boleh kan? Kau nak, kau carilah. Tengok, datang cari. Aku duduk sini sampai 1 bulan. Silap bulan esok lajak sampai bulan 11. Tadi dia orang Selangor makin naik kes sampai 800 dah kes ni tuan. Apa lagi duduk Batu Pahat lah, bertenang-tenang, rumah free, makan free. Apa lagi? Makan orang ajak makan. Tadi orang hantar nasi Arab. Haji Sukaini kata, Ustaz, ada nasi Arab, saya dah hantar. Nasi Arab hantar, kambing bang. Semalam biryani power kan, biryani power no. Apa nak sabut je makan. Malam tadi makan udang galah. Tak balik aku relax kat sini. Apa ada masalah? Tak ada bimbang langsung tuan-tuan. Tuan-tuan panggil lah, bagi je aku kuliah kat sini. Aku duduk kat sini. Jadi tuan-tuan, sebab ujub tu sebab terlupa Allah Ta'ala pemberi nikmat. Kalau kita ingat Allah Ta'ala pemberi nikmat, kita rasa kendur sikit lah, turun sikit. Wah, aku kena sedar lah, ni nikmat dia bagi, kau dia ambil balik nganga aku kan. Jadi aku kena bersyukur lah nikmat ni. Dia bagi aku sihat, bersyukur. Dia bagi aku pangkat, bersyukur. Bagi kayu, syukur kan. Saat lagi kau ada rentap, nyanyi aku, jahanam aku. Tuan Bilal nak azan. Tuan Bilal dah bangkit ni kan. Betul tak? Okey.
Allahu akbar. La ilaha illallah. Tidak. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina maqam mahmud allazi wa innaka la tuhlikul Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita nak selamat daripada penyakit ujub, kita kena ingat semua ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Dan yang keduanya ialah yang seterusnya tidak memahami hakikat diri. Ini bila akan datang. Sebab masa tak mengizinkan tuan-tuan nak mesyuarat, tak naklah ganggu masa tuan-tuan kan, lagi tengah malam dan sebagainya. Sabar tuan kan. AJK nak mesyuarat, pening AJK kan. Saya tak apa. Jadi tuan-tuan tak memahami hakikat diri ni tuan-tuan. Allahu akbar. Kita tahu, kita kena sedar diri. Siapa kita ni? Kejadian siapa? Siapa yang ciptakan? Daripada mana kita? Kalau tuan-tuan tengok sebuah kitab perjalanan menuju akhirat, kan? Kita ni langsung tak ada apa tuan. Zero tuan-tuan, kosong. Kita ni sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita di atas dunia ni? Hanyalah mencari bekal untuk nak bertemu Allah. Kita hari ni sibuk mencari bekal nak tinggalkan yang hidup atas ni. Apa tujuan kita cari ni? Nak tinggalkan. Ada tak orang tuan-tuan cari bekal untuk tinggal? Orang cari bekal nak bawa tuan-tuan. Tuan Haji nak pergi London, cari bekal siap-siap. Sebulan kita siap persediaan. Beli beg lagis besar, beli Maggi, beli sos, beli itu, beli ini. Mana Haji? London. Banyak bawa barang. Sebulan nak duduk sana. Nak lah bawa semua ni. Nak bawa kan? Bukan nak tinggal. Tiba-tiba Tuan Haji beli, dah packing elok-elok, tinggal kan? Codik ke tak? Sampai sana orang tanya, anak tanya, bah, mana Maggi yang abah beli banyak-banyak tu? Tinggal. Asal abah tinggalkan? Nanti dia orang kat rumah tu nak makan apa? Lah, kat rumah dia beli kedai sebelah tu beli Maggi. Abah kat London ni Maggi bah mahal. Ada tapi mahal. Bayangkan tuan-tuan nak masuk besok ni, masuk je pintu tu, kok gelap pun lampu tak ada, pandai-pandai lah nak hidup. Kok panas pun bilik itu, pandai-pandai lah. Kok sempit pun bilik itu, tanggung sendirilah. Tak boleh nak cari, tak boleh nak minta tolong, tak boleh nak tokok tambah apa, tak boleh dah. Atas dunia ni tak ada boleh cari.
Boleh minta tolong atas dunia ni. Apa yang kita risau nak cari untuk atas dunia ni misal? Patut mencari bekal yang kita nak bawa, yang besok tak ada siapa boleh tolong. Boleh hantar. Abah gelap, kau tolonglah hantar lampu, bateri pun dah tak ada, hantarlah lampu. Kok boleh tak apa? Kan? Kalau atas dunia, abah gelap, rumah api tak ada, kau tolong beli lilin je hantar mah abah, boleh tuan. Bawah tu besok, kan? Yang nama kubur tu lah, kan? Yang nama kubur tu, kan? Masuk je besok, gelap. Allah, lampu tak bawa. Siapa pula nak suruh hantar lampu? Boleh? Boleh minta tolong? Habis yang kita sibuk nak mencari yang tinggal ni misal? Bertungkus rumus mencari untuk yang nak tinggal kan misal? Orang nak mencari, nak bertemu Allah, nak bawa bekal. Besok ni kalau apa-apa hal, ni lah barang yang aku boleh hidup sampai penghujung ke destinasi. Atas dunia ni, kau aku tinggalkan bini, aku tinggalkan, pandailah kau nak hidup atas dunia ni. Kita pun meninggal, bini pun muda lagi, baru 20 lebih, 30 lebih. Kita pun meninggal tuan-tuan. Meninggal je habis je edah, orang dah tunggu kat pintu. Allah juga ni. Habis. Yang dalam kubur, bye-bye. Yang dulu kata, saya sayang abang dunia akhirat. Tak payah temberang. Mam, sayang bini mam. Sayanglah mam sementara hidup. Dah tak ada besok mam. Sementara tak dapat lagi sayang dah lagi. Itu bukan sayang mam, itu terpaksa. Tiba-tiba ada orang berkenan kat imam umur 35. Dapatlah 35, imam pun setuju ni. Agak-agak ingat bini tu. Tuan Najis sendiri jawab, nampak? Nampak? Tuan Najis jawab. Kan? Berapa ramai yang dah dapat bini baru lupa tengok kubur bini? Cakap dengan saya. Jadi nanti akan datang, saya kupaskan perjalanan menuju ke akhirat, memahami hakikat diri sebenar. Tunggu-tunggu akan datang siri yang seterusnya. Kalau ada ruang kosong lagi kat sini lah, tunggulah tu Haji Muri. Haji Muri ejah-ejah lah saya, bodek-bodek lah sikit EJK. Kan? Kalau Haji Muri dia kata besok Haji Muri pun sama. Sakit tak telinga kau dengar Ustaz cakap? Sakit nak. Aku ingat aku tak nak panggil lagi lah. Habis aku. Saya bergantung Haji Muri lah. Haji Muri panggil, saya datang. Tapi Haji Muri panggil macam mana pun saya mesti datang lah. Sebab dia kat Muar, kat Batu Pahat, dia yang jaga saya kat Batu Pahat ni. Telekom tu dia yang sibuk jaga saya. Saya kena jaga orang-orang ni. Tak. Tak adalah saya rasuah dia, tapi saya kena jagalah dia. Dia ni Allah. Orang Batu Pahat ni ada 5-6 orang saya kena jaga. Jangan main-main. Saya kena jaga dia orang ni. Sebab dia orang nak panggil saya. Kan? Masjid ni bukan senang masuk. Dulu selalu lalu tak pernah masuk. Kan? Sejak dia ada ni dia panggil saya. Kan? Dia dapat masuk tu. Jadi tuan-tuan kita sambung nanti. Saya kupas tentang tidak memahami hakikat diri. Tuan-tuan nak tengok, nanti saya bawa satu pasport kat tuan-tuan. Pasport perjalanan menuju ke akhirat. Tuan-tuan tengok pasport. Kita pun tak ada pasport. Nak pergi London ada pasport. Jadi cukup takat tu, insyaAllah kita jumpa lagi, sebab nak mesyuarat dan sebagainya. Jadi macam biasalah, pasar raya kat luar tu macam biasa. Cuma malam ni saya ada bawa madu tuan-tuan. Madu tu saya dah campur habis sauda. Murah je madu tu, botol dia yang cantik. RM10 sebotol. Tapi saya bagi tester buat yang kecil dulu RM10 tu, supaya tuan-tuan makan. Bila tuan-tuan makan sesudu, tengok bertenaga tak habis sauda campur madu. RM10 tuan malam ni. Tuan-tuan tengok lain-lain tu. Tapi madu tu saya buat khas untuk bagi orang makan madu tu. Sebab ramai jemaah saya yang saya bagi, alhamdulillah, madu campur habis sauda. Sikit je, harga RM10. Pasal mahal tu pasal botol. Botol tu pun dah RM5-6. Tuan-tuan pergi tengok. Kejap lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak dan minta maaf kalau terkasar bahasa. Kita jumpa lagi lah. Tunggu. Saya lama lagi kat sini. Lama. Doa tuan-tuan. Ya Allah, lama kalau ustaz ni kat sini. Aku boleh panggil lagi. Doa lah. Jangan kau doakan, ya Allah, bila lah ustaz ni nak balik KL kan. Mana ustaz ni? Tu abang tu. Abang tu dia nanya apa tadi tu? Ustaz tak balik KL lagi. Bila balik? Ni rakam.
Kita tanya dia macam tak nak aku je. Bukanlah. Dia buat melawak taja-taja tu abang tu. Menyandau dia. Dia tengok saya ada je kat sini kan. Dan nikah lain ke ustaz ni kan. Tu dia risau tu. Tak ada bang, tak ada. Masa seorang sini tu bang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran syakiran sallallahu alaihi wasallam wa akramna bit taqwa jamina bil afaf. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan siapa nak video-video saya nanti jumpa abang Ali ni, dia boleh bagilah link video. Kadang-kadang ada yang tertinggal dan sebagainya, boleh dapatkan video dia. Nah, abang ni pada rakam